Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mira, Ya, cikgu. cuba tengok ni. Rokok ragut 10,000 nyawa setiap tahun. Ha? 10,000 nyawa? Ha. Kalau dekat sini pula, larangan merokok di semua tempat awam. Yang ni pula kata, jumlah perokok dalam kalangan penduduk Malaysia dikesan masih tinggi. Ha, kalau yang di sini pula kan cikgu, larangan merokok berkuat kuasa. Apa nak jadi ni? Rokok tu kan bahaya. Yalah, katakan tidak kepada merokok. Assalamualaikum, salam ceria kepada semua murid-murid tahap 1 di Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan tahap 1 bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan belajar sebuah mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu pendidikan kesihatan untuk murid tahun 3 dengan tajuknya Berkata Tidak kepada Rokok. Dan hari ini kita bersama dengan seorang guru yang cukup positif dan juga ceria, iaitu Cikgu Muhammad Zul Hazmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Mira apa khabar? Sihat? Sihat Cikgu. Alhamdulillah. Cikgu sihat Alhamdulillah sihat. Baik Mira. Cikgu. Sebelum kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini, tak lupa juga Mira ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Kazain Mat Nasir dari SK Pendidikan Khas Persekutuan Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Sihat? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Cikgu, tak lengkap kelas kita kalau tiada murid-murid. Betul tu Mira. Dan hari ini berteman dengan Mira 3 orang kawan di dalam talian. Okey. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Okey Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan Boleh. mereka? Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Betul, Mira. Cikgu. Jom kita berkenalan dengan anak-anak murid kita yang berada di atas talian. Okey, yang pertama sekali kita ada adik Eva Ezra Mega, anak Willy Alexis dari Sekolah Kebangsaan Tabuan Jaya, Kuching, Sarawak. Hai Eva. Hai Eva, sedapnya nama. Jauh daripada Sarawak ni. Yelah, okey. Seterusnya kita ada adik Adelia Norzara bin Muhammad Taqwidin Victor dari SK Gudun, Menggatal, Sabah. Wow. Hai Adelia. Hai. Manis senyumannya. Dan yang terakhir kita ada adik Amanda Husna binti Amul Husni dari SK Felda Mempaga 1, Bentong, Pahang. Hai Amanda. Hai Amanda. Terbaik anak-anak murid kita. Wah, Cikgu best ni kawan-kawan saya. Betul. Ada dari Bumi Kenyalang, ada di negeri Sabah di bawah Bayu, Betul tu. ada dari Pantai Timur. Betul tu. Menariknya. Baik Cikgu, hari ini apa yang Cikgu nak ajar kepada Okey. kami semua? Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini kita nak belajar satu topik yang sangat menarik tau Mira, iaitu topik tentang katakan tidak kepada merokok. Jadi, Cikgu nak bawa anak-anak murid Cikgu ni, kita dah lihat satu situasi. Okey, situasi tu ada yang kita dah sediakan dekat skrin ni, di mana anak-anak murid Cikgu nanti, okey, boleh ceritakan dengan Cikgu. Siapa boleh kongsi dengan Cikgu? Kalau anda lihat situasi seperti ini, apa perasaan yang anda rasa? Okey, siapa? Siapa nak kongsikan dengan Cikgu? Silakan. Silakan. Okey, Eva angkat tangan. Silakan Eva. Eva, apa yang awak boleh nampak Eva daripada gambar tersebut? Saya boleh nampak orang merokok. Okey, nampak orang merokok. So, apa perasaan Eva apabila melihat orang itu sedang merokok? Saya berasa sangat marah kerana asap rokok tidak baik untuk kesihatan. Eva kata dia rasa sangat marah sebab asap rokok tu tak baik untuk kesihatan. Betul, Cikgu. Okey, seterusnya kita nak tanya pula. Siapa tadi yang angkat tangan? Nak jawab soalan? Apa perasaan awak bila melihat situasi ini? Oh, Amanda. Silakan Amanda. Silakan Amanda. Saya rasa tak suka kerana membawa asap rokok. Wah, Amanda kata dia rasa tak suka, dia rasa tak selesa sebab bau asap rokok tersebut adalah bau yang tidak menyenangkan. Betul, Cikgu. Okey, seterusnya saya nak tanya dengan Adelia. Boleh Adelia kongsi dengan Cikgu apa perasaan Adelia apabila lihat situasi seperti ini, Adelia?
Saya rasa tidak selesa dan rimas melihat orang merokok kerana asap rokok berbau busuk dan menjadi saya perokok pasti. Dia rasa rimas, dia rasa tak selesa sebab betul. bau asap rokok tersebut boleh menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Betul, Jadi anak-anak kita di luar sana sebenarnya mereka tahu bahawa rokok ini memberi kesan yang banyak, yang memberi kesan buruk yang banyak kepada masyarakat yang berada di sekeliling. Jadi kita nak kaitkan kesan merokok ni tadi, apa yang mereka lihat situasi ni tadi kepada apa yang bahaya sebenarnya, Mira. Yang bahayanya adalah kandungan di dalam rokok tersebut. Baik, cikgu. Kalau kita dapat lihat sama-sama, cikgu nak ajak murid-murid kita untuk lihat sama-sama apa sebenarnya yang terdapat dalam sebatang rokok. Sebenarnya, Mira, dalam sebatang rokok tersebut ada banyak bahan kimia yang berbahaya. Bayangkan dalam dia ada tar. Pernah dengar tar? Benar, cikgu. Tar tu yang kita selalu tengok dekat orang buat jalan, betul tak, Mira? Yang kedua, kita ada arsenik, racun anai-anai. Racun. Ya, betul. Dan kita cuba kita tengok lagi, kita ada DDT iaitu ubat nyamuk. Kita ada amonia iaitu bahan dalam pencuci lantai dan banyak lagi, Mira. Dan bayangkan semua bahan-bahan kimia ni ada pada sebatang rokok, dan kalau orang itu menghisap rokok, apa akan berlaku pada diri dia? Wah, sudah semestinya akan merosakkan kesihatan dan tubuh badan dia, cikgu. Tepat sekali. Ianya akan mempengaruhi kesihatan individu tersebut dan boleh menyebabkan mudaratnya kesihatan dia. Jadi, sebab tu cikgu nak tekankan betul-betul dekat sini kepada anak-anak murid cikgu yang berada di luar sana dan juga anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Kita kena tahu bahawa rokok ini adalah salah satu pembunuh yang paling senyap di Malaysia. So, kita kena berhati-hati. Kita tak nampak kesan dia sekarang, tetapi kita mungkin akan nampak kesan dia jangka masa yang panjang. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi pastikan anda jadilah anak Malaysia, jangan merokok sebab rokok itu bahaya, Mira. Betul, cikgu. Betul. Kerana merokok boleh menjejaskan kesihatan dan boleh memudaratkan kita punya paru-paru. Betul, tepat sekali tu, Mira. Jadi sayanglah kesihatan anda. Selepas ini kita akan terus lagi pembelajaran kita dengan Cikgu Zul Hazmi tentang bahayanya merokok ni. Jadi kawan-kawan, jangan ke mana-mana tahu, teruskan setia menimba ilmu bersama dengan kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bahayanya lah merokok ni, boleh menyebabkan maut dan pelbagai lagi masalah kesihatan. Dan sekarang ini kawan-kawan, di slot tahap 1 Didik TV KPM, kita nak belajar dengan Cikgu Zul Hazmi tentang kesan merokok ni. Cikgu, apa kesan merokok ni, cikgu? Betul, terima kasih, Mira. Kita nak tengok, Mira, sebenarnya merokok tu tadi boleh menjejaskan kesihatan. Jadi dari segi aspek mana kesihatan itu boleh terjejas? So kita nak lihat apa kesan daripada merokok. Jadi anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, cikgu akan kongsikan dengan anak-anak murid semua tentang apa contoh-contoh kesan merokok tersebut. Dan sudah tentu kesannya adalah kesan buruk. Jadi antara contoh kesan buruk merokok ini, yang pertama adalah nafas jadi berbau. Sebab apa? Sebab dia kan hidup asap rokok, jadi asap yang masuk ke dalam mulutnya menyebabkan nafas dia boleh berbau. Yang kedua, boleh menyebabkan batuk dan juga lelah. Sebab apa? Sebab asap itu masuk ke bahagian paru-paru, mengganggu sistem pernafasan. Dan gambar yang ketiga yang boleh kita tengok kat sini, Mira, adalah ada gambaran dua bahagian paru-paru. Sebelah berwarna merah, sebelah lagi berwarna hitam. Agak-agak yang mana rasanya paru-paru yang tak sihat, Mira? Yang warna merah ke yang warna hitam? Yang warna hitam, cikgu. Yang warna hitam. Tepat sekali tu, Mira. Kenapa dia berwarna hitam? Sebab segala bahan kimia yang dihisap tadi lekat di bahagian paru-paru tersebut, menyebabkan berlakunya kanser paru-paru. Jadi, kalau kita dengar kanser paru-paru pun kita dah takut, Mira. Betul, cikgu. Betul tak? Sedangkan kita nak bernafas, kita guna paru-paru kita. Salah satu organ untuk kita bernafas. Jadi, cikgu nak tanya dengan anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian sekarang ni, siapa lagi boleh kongsikan dengan cikgu apa contoh-contoh kesan buruk daripada merokok? Okey, siapa nak jawab? Silakan. Siapa nak jawab? Wah, Adelia. Silakan, Adelia.
merokok boleh menyebabkan kebakaran kerana sikap orang merokok yang suka membuang puntung rokok merata-rata. Puntung rokok yang masih menyala dan terkena rumput kering boleh menyebabkan kebakaran. Wah, panjang, tepat dan padat apa yang dibagi tahu oleh adik-adik Lia tadi. Adik Lia mengatakan bahawa antara salah satu kesan buruk merokok adalah boleh menyebabkan kebakaran. Cuba kita fikir, macam mana kebakaran boleh berlaku? Seperti yang adik Lia bagi tahu tadi, kebakaran berlaku disebabkan bila orang dah hisap rokok, dia buang pontong rokok itu merata-rata. Kena pula pada daun yang kering, merebak satu tempat, maka jadilah pembakaran terbuka secara besar-besaran. Ya, betul. Dan Bahaya juga tak? pencemaran kan, cikgu? Betul, tepat tu sekali. Bahaya bukan setakat boleh menjejaskan kesihatan, tapi boleh mengganggu kehidupan masyarakat lain sebenarnya, Mira. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk Adelia. Okey, Mira, oleh kerana dia boleh menjawab soalan kita, kita bagi satu bintang untuk Adelia. Wah, baiklah. Satu bintang Tahniah, untuk Adelia. Tahniah. Jawapan Adelia sangat tepat, Ya. padat dan sangat bermanfaat. Betul. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu nak tanya, siapa lagi boleh bagi tahu cikgu apa kesan buruk daripada merokok? Siapa boleh kongsi? Amanda Husna. Silakan Amanda. Silakan. Merokok boleh menyebabkan kanser mulut kerana bahan kimia. Wah, okey. Merokok boleh menyebabkan kanser mulut. Okey. Cikgu nak tanya pada Amanda boleh tak? Amanda, kenapa boleh terjadinya kanser mulut? Sebab apa? Sebab ada bahan kimia dalam merokok. Betul. Bermakna Amanda tahu bahawa dalam kandungan rokok tersebut ada banyak bahan kimia. Jadi bila bahan kimia tersebut masuk ke dalam bahagian mulut kita ni, sisa-sisa tu tinggallah dekat celah-celah mulut kita ni, boleh menyebabkan berlakunya kanser mulut. Terbaik Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Yeay, tanya. Mira, kita bagi satu bintang untuk Amanda. Jawapannya Baiklah. sangat bagus. Terbaik Amanda. Terbaik Amanda. Tanya Okey. Amanda. Seterusnya, siapa lagi boleh bagi tahu cikgu apa kesan kepada kesan buruk kepada merokok ni? Okey, silakan Eva. Silakan Eva Eva. bersemangat di situ. Silakan Eva. Ya, saya cikgu. Antara kesan buruk pada rokok ialah kanser paru-paru. Bagus. Adalah kanser paru-paru seperti yang kita telah katakan tadi, seperti yang telah cikgu terangkan tadi. Terbaik Eva. Okey, jadi kita bagi satu bintang untuk Eva kerana dia boleh mengaplikasikan apa yang dia dah pelajari tadi. Jadi terbaik anak-anak murid kita ni. Sebenarnya mereka tahu apabila merokok ini memberi kesan yang sangat buruk kepada kesihatan dan juga kepada orang di sekeliling. Lebih-lebih lagi kepada ibu yang mengandung dan juga kepada anak-anak kecil. Sebab itulah kita juga ada mengenali perokok pasif. Perokok pasif ini adalah mereka dia tak merokok tetapi dia menghidup asap rokok daripada orang yang menghisap rokok. Jadi ianya juga memberi kesan yang sama kepada mereka yang menghisap rokok tersebut. Jadi antara salah satu lagi kesan buruk merokok yang boleh cikgu kongsikan adalah memberi gangguan kepada kandungan. Bayangkan ibu yang mengandung, ada bayi di dalam kandungannya, sekiranya dia menghidup asap rokok tersebut, asap tu masuk. Bila asap tu masuk, pergi ke mana? Mestilah dia akan pergi ke bahagian ruang pernafasan, pergi kepada bayi yang di dalam kandungan. Boleh menyebabkan gangguan kepada kandungan tersebut. Itu yang boleh jadi kepada lahirnya bayi peramatang dan macam-macam lagi, Mira. Jadi kesan buruk merokok ni memberi kesan yang sangat besar. Bukan setakat kepada orang yang menghisap rokok, si perokok, tapi yang berada di sekelilingnya juga, Mira. Okey, terbaik anak-anak murid kita. Okey, cikgu nak teruskan lagi. Cikgu nak bawa anak-anak murid kita ini kepada katakan tidak terhadap pelawaan merokok. Dalam pendidikan kesihatan, kita sering menegaskan kepada anak-anak murid kita iaitu kemahiran untuk berkata tidak. Jadi dalam tajuk kali ini merokok, kita nak tengok anak-anak murid kita bagaimana dia berkata tidak terhadap pelawaan merokok. Dan sebelum itu, cikgu nak bagi tahu, sebenarnya berkata tidak ni boleh kita buat dalam dua bentuk. Satu secara verbal iaitu lisan, satu lagi secara bukan verbal iaitu dari segi tubuh badan kita, perbuatan kita, gaya dan sebagainya. Okey, cikgu nak kongsi contoh katakan tidak kepada rokok secara verbal. Mari kita lihat sama-sama. Ada seorang murid, dia telah pun dipaksa untuk mencuba rokok tersebut. Apa kata murid tersebut? Maaf,
saya tak nak merokok. Jangan paksa saya. Nampak tak? Nada yang digunakan hendaklah nada yang tegas. Dan tunjukkan gaya kata tak nak merokok dan jangan paksa dia merokok. Jadi dekat situ secara verbal, apabila berlakunya penegasan berkata tidak, jadi orang tak akan berani nak mencuba. Betul. Betul tu Mira. Okey, seterusnya cikgu nak, siapa nak cuba? Siapa nak cuba dekat sini? Siapa ingin cuba? Okey, Amanda Husna. Okey, silakan Amanda. Maaf, saya tidak merokok. Jangan dekati saya. Nampak gaya Amanda tadi. Boleh Amanda ulang sekali lagi, Amanda? Maaf, saya tidak merokok. Jangan dekati saya. Dengan tangan Amanda menunjuk maaf, menolak. Betul. Saya tidak merokok, mengatakan tidak. Dengan reaksi mukanya memang tak bersetuju. Jangan dekati saya sebab saya tak suka bawa asap rokok. Terbaik. Itu adalah salah satu contoh secara verbal katakan tidak. Bagi 1 bintang untuk Amanda. 1 bintang untuk Amanda. Tanya. Terbaik. Okey, tadi cikgu nampak Adelia nak cuba. Cuba Adelia, boleh tunjukkan dengan cikgu bagaimana nak kata tidak kepada pelawak merokok? Tidak. Saya tidak mahu merokok. Jangan dekati saya. Tidak. Nampak tu? Penuh ketegasan dekat situ. Tidak. Agak-agak orang yang dengar perkataan tidak tu boleh lari tau. Sebab takut. Sebab tindakan tegas yang diberikan oleh adik Adelia ni tadi menunjukkan bahawa dia memang tak nak. Itu salah satu perkara yang paling penting yang mereka perlu lakukan. Okey, terbaik untuk Adelia. Tepuk tangan untuk Adelia. Kita bagi 1 bintang untuk dia. 1 bintang untuk Adelia. Terbaik. Okey, hebat anak-anak murid cikgu hari ini. Dan kita panaskan lagi suasana ini dengan tadi secara verbal. Sekarang bukan verbal, iaitu kita tunjuk gaya. Macam mana mereka nak tunjuk gaya? Okey, kita cuba. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kongsikan dengan cikgu. Eva. Okey, silakan Eva. Eva, macam mana Eva nak tunjuk kata tidak, Eva? Ya, saya cikgu. Saya katakan tidak kepada rokok. Wah, cuba tengok tangan Eva. Boleh Eva buat sekali lagi? Tidak. Okey, Eva tunjuk pangkah macam ni sebab Eva nak katakan tidak. Okey, terbaik. Itu bukan Ultraman tapi itu sebenarnya nak tunjukkan bahawa dia bertegas bahawa tidak. Tidak. Jadi melalui perbuatan tersebut dia boleh mengatakan tidak. Terbaik. Bagi 1 bintang untuk Eva. Tanya. Tanya Eva. Bagus Eva. Okey. Siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Siapa lagi? Macam mana? Okey, Amanda. Silakan Amanda. Tak nak. Okey, tak nak. Ambil tangan, tunjuk kata tak nak. Maksudnya berlaku penolakan dekat situ. Terbaik. Bagi 1 bintang lagi untuk Amanda. Anak-anak murid kita ni, dia boleh mengaplikasi sebenarnya pelbagai cara yang mereka boleh lakukan sebenarnya. Okey, tadi cikgu nampak Adelia. Adelia nak buat macam mana pula? Silakan. Silakan Adelia. Tak ada suara cikgu. Tak ada suara. Betul lah tu. Bermakna itu adalah bukan verbal. Tolak dan gelengkan kepala. Orang tahu bahawa dia tak nak kepada pelawaan merokok. Terbaik adalah tepuk tangan untuk ketiga-tiga anak murid cikgu pada hari ini. Tanya semua berapa cikgu? Kita bagi 1 bintang untuk mereka. Untuk Adelia tadi cikgu Tanya ya, betul. Adelia. Tepat sekali. Hebatlah. Jadi mereka boleh mengaplikasikan berkata tidak ini sama ada secara verbal ataupun bukan verbal. Betul. Jadi anak-anak murid kita ni bila mereka tahu dah kaedah ini, bila mereka berada di luar nanti mereka boleh mengaplikasikannya. Betul cikgu. Kan terutama sekali di tempat awam. Kan. Jadi kalau kawan-kawan ada perokok di sekeliling anda semua, anda boleh lakukan pelbagai gaya tubuh badan menunjukkan yang anda tidak suka, tidak menyokong dan tidak selesa. Sebagai contohnya boleh saja tutup hidung. Betul, tepat sekali. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan tajuknya berkata tidak kepada merokok. Jangan ke mana-mana. KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang berkata tidak kepada rokok bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid-murid tahun 3. Dan Mira bersama dengan kawan-kawan di dalam talian iaitu ini dia
Eva, Edilia, Amanda Husna dan juga Akif Raikal. Hai. Okey. Baiklah cikgu, di segmen ini apa yang cikgu nak kongsikan pula? Okey, pada segmen kali ini kita akan ingat kembali tentang apa kesan-kesan merokok, tentang apa bahayanya merokok tersebut. Tadi cikgu nampak Raikal ada bersama dengan kita. Betul, cikgu. Raikal, boleh cikgu nak tahu Raikal, kalau contoh ada orang menghisap rokok di sekeliling Raikal, apa Raikal rasa Raikal? Apa perasaan Raikal? Boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan? Ya, saya cikgu. Saya merasa sangat marah kerana bau asap rokok yang sangat busuk. Oh, dia berasa sangat marah sebab bau asap rokok yang sangat busuk. Terbaik untuk Raikal. Raikal, kalau orang tu datang dekat dengan kita, kita nak tunjuk macam mana tak nak kepada merokok. Apa Raikal akan buat? Jangan lambai-lambai macam tu Raikal. Kata tidak. Okey. Katakan tidak. Tidak. Okey, terbaik. Dia boleh mengaplikasikan. Betul. Terbaik Mira, kita bagi 2 bintang untuk dia. Wow. Sebab pertama dia boleh menunjukkan berkata tidak dan satu lagi dia boleh menyatakan perasaannya. Terbaik Raikal. Terbaik, Raikal. Jadi Mira, pada cikgu. segmen kali ini kita nak masuk kepada hidup bahagia tanpa rokok. Kita dah tahu dah rokok tadi bawa kesan buruk kepada kita. Sekarang kita nak tahu tanpa merokok sebenarnya hidup kita bahagia Mira. Sebab tak ada asap. Bila tak ada asap, kita boleh bernafas dengan biasa. Jadi, antara contoh-contoh aktiviti sihat yang boleh cikgu kongsikan dekat sini tentang bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada terjebak kepada merokok. Okey, yang pertama Mira, kita boleh melakukan aktiviti seperti bersukan, bersenam, minum banyak air. Bila minum banyak air, bermakna kita tak payah fikir dah pasal rokok. Okey? Yang kedua, kita boleh luangkan masa bersama keluarga dan macam-macam lagi. Okey, kalau Mira sendirilah, saya nak tanya. Apa aktiviti yang Mira boleh lakukan untuk elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tak elok? Apa Mira akan buat? Contohnya Mira akan pergi keluar beriadah. Keluar beriadah. Itu salah satu aktiviti yang sihat. Okey, terbaik Mira. Kalau ada Mira kat situ, saya bagi 1 bintang untuk Mira. Okey. Jom kita nak tanya dengan anak-anak murid kita yang berada di atas talian. Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu apa contoh aktiviti sihat yang boleh dilakukan? Wow, berebut mereka nak jawab Mira. Okey, kita mulakan dengan Amanda Husna. Silakan. Amanda, kongsi dengan cikgu. Silakan. Antara contoh aktiviti yang sihat ialah membaca buku. Membaca buku. Amanda suka baca buku ni. Kita tanya Amanda. Amanda suka baca buku seorang-seorang ke dengan kawan? Dengan kawan-kawan. Okey, kalau Amanda baca buku dengan kawan-kawan, apa Amanda akan rasa? Rasa seronok, gembira. Rasa seronok gembira. Jadi perasaan yang seronok dan gembira itulah akan mengelakkan dirinya daripada melakukan perkara yang tidak elok. Kita bagi 1 bintang untuk Amanda. Terbaik. Tepuk tangan untuk Amanda. Tahniah Amanda. Terbaik. Okey, seterusnya siapa lagi nak cuba nak kongsikan dengan cikgu? Raikal, silakan Raikal. Ya, saya cikgu. Antara contoh aktiviti yang sihat yang boleh dilakukan ialah dengan bersenam, berlari dan berbasikal. Wah, lakukan aktiviti yang boleh mengeluarkan penuh seperti bersenam, berbasikal tadi. Terbaik. Raikal nak tanya, kalau Raikal lah selalu Raikal bersenam kat mana Raikal? Tasik Puteri. Wah, Tasik Tasik Puteri. Puteri. Nak tahu kat mana Tasik Puteri? Mari datang Bukit Bersih, saya bawa pergi jalan-jalan ke sana. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk Raikal. Tahniah, Raikal. Okey, seterusnya, siapa lagi nak berkongsi dengan cikgu? Adelia, silakan. Kita boleh cikgu, kita boleh bahagia tanpa merokok dengan cara menyayangi diri kita, urus stres dan melakukan hobi yang kita suka. Contohnya, melukis. Melukis. Okey, Adelia suka melukis ni cikgu. Mungkin Adelia ni seorang yang suka melukis. Betul apa yang Adelia bagi tahu. Bukan setakat kita nak elakkan daripada perkara tak baik bersama dengan orang, tetapi kita kena juga menghargai diri kita sendiri. Terbaik Adelia. Bila kita menghargai diri kita, maka kita buat aktiviti yang berfaedah untuk kita. Terbaik. Bagi 1 bintang untuk Adelia. Tepuk tangan untuk adik Adelia. Tahniah. Hebatlah mereka ni. Okey, silakan. Siapa lagi nak kongsi dengan cikgu? Silakan. Ya, cikgu nampak Eva. Silakan Eva. Ya, saya cikgu. Antara contoh aktiviti sehat yang boleh kita lakukan ialah berkebun.
Berkebun. Wah, bagus. Sebab tu bila kita buat aktiviti seperti berkebun ni, sebenarnya aktiviti ini membuka kita punya minda untuk berasa lebih tenang. Betul, cikgu. Dengan melihat pemandangan dan kita berinteraksi dengan tumbuhan. Betul, cikgu. Bila kita berinteraksi dengan tumbuhan, kita akan rasa macam kita dekat dengan mereka. Jadi kita tak bolehlah nak buat aktiviti yang bukan-bukan. Jadi apa sahaja aktiviti yang dicadangkan oleh anak-anak murid kita tadi, yang dikongsi oleh mereka tadi, itu merupakan aktiviti sihat yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak kepada rokok. Ya, berapa cikgu ganjaran? Kita bagi 1 bintang untuk Eva. 1 bintang untuk Eva. Saya pun Terbaik. berkebun, cikgu. Saya tanam pokok cili. Pokok cili. Terbaik. Hebat. Baik, cikgu. Memandang kita dah sampai di penghujung kelas kita, sedikit rumusan daripada cikgu tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih kepada Mira. Apa rumusan yang boleh kita buat buat pada hari ini adalah, pertama sekali, kita tahu bahawa rokok itu adalah pembunuh senyap. Maka kita kena cegah sebelum terlambat. Betul. Yang kedua, kita kena ajar anak-anak murid kita yang berada dekat luar dan sesiapa saja masyarakat yang berada dekat luar, suarakan rasa tidak selesa anda kepada orang yang merokok di sekeliling anda dan tegurlah secara bersopan. Sebab kita kena jaga juga hati mereka. Dan yang ketiga, ingatlah orang yang tersayang. Apa-apa saja benda yang kita buat, ingat orang yang tersayang. Kita nak bersama dengan orang tersayang kita dengan lebih lama lagi, so elakkan diri kita daripada merokok. Sebab merokok itu boleh membunuh kita secara perlahan-lahan, Mira. Betul, cikgu. Betul. Dan bagaimana untuk pentadbiran keseluruhan murid-murid hari ini? Okey, alhamdulillah pada hari ini keempat-empat anak murid cikgu yang berada di atas talian, mereka boleh menyatakan, mereka boleh mengaplikasikan, maka mereka ini mencapai tahap prestasi yang terbaik dan cemerlang untuk mereka. Cemerlang, kawan-kawan. Tepuk tangan untuk diri untuk sendiri. mereka. Macam itulah, cemerlang semuanya. Betul. Kalau mereka nak dapatkan sumber rujukan cikgu, dekat mana mereka boleh layari? Semua bahan-bahan ini mereka boleh dapatkan di portal Delima. Di portal Delima KPM. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama, Mira. Diharapkan apa yang cikgu dah terangkan kepada anda memberi manfaat. Ingat tahu, katakan tidak kepada merokok. Jangan hisap rokok dan jangan jadi perokok pasif. Betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Terima kasih juga kepada cikgu jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Muhammad Kazain, atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Sebelum kita tutup kelas kita nak menyanyi dengan tajuknya Bahaya Rokok. Okey, jom cikgu. Jom Kita nyanyi dengarkan sama-sama muziknya. Jom. Bahaya asap rokok jadi tak selesa, kesian dekat mereka jadi perokok pasif. Banyak kesan yang tak baik, batuk, lelah, kanser mulut, nafas berbau, kanser paru-paru, buat kita semua cepat mati. Kata tidak pada merokok, jangan dekat, jangan cuba. Asapnya bahaya untuk kita. Amalkan gaya hidup sehat, ingatlah orang tersayang. Hidup sehat tanpa merokok. Banyak asap rokok